Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Husnina binti Saiful Bahari dan saya akan membentangkan tajuk budaya materialism di kalangan ITA dan artikel review tentang democracy system. Isi utama materialism ini terletak pada pandangan insan yang positif dan boleh menerima dirinya sendiri yang akan meletakkan kebergantungannya terhadap pemilikan akal kebendaan, kuasa, wang dan maruah. Tidak dinafikan bahawa manusia gemar berhias dan menunjuk akan harta benda, pangkat dan kedudukan yang mereka perolehi. Itu juga terkadang menjadikan mereka sebagai seorang yang memiliki kebahagiaan di dunia kerana mereka telah memperolehi segala-galanya yang mereka inginkan. Dan ada kalanya sesetengah manusia yang menginginkan lebih lagi sehingga menimbulkan rasa tidak bersyukur dalam diri mereka. Sewajarnya, budaya materialism ini perlu diamalkan sekiranya ia mendatangkan faedah dan kebaikan dalam diri masing-masing. Sekiranya manusia itu mengamalkan budaya materialism dan terlalu obses sehingga berbangga diri dengan segala kebendaan yang dimilikinya, maka ia kelihatan seperti memudaratkan individu tersebut kerana semua harta benda yang kita miliki pada hakikatnya bukanlah kita yang berkuasa. Setelah meneliti dan mengkaji sehingga ke akar umbi, saya bersetuju dengan pendapat yang menyatakan materialism sampai masa kini perbualan tentang budaya materialism dijadikan satu topik menarik yang masih dibincangkan dalam pelbagai bidang dan golongan yang wujud di atas muka bumi ini. Materialism adalah satu fahaman yang memaksudkan jika seseorang insan itu menginginkan kebahagiaan di dunia, mereka perlu mempunyai segala kebendaan yang mereka kehendaki dan menjadikan perkara tersebut adalah perkara yang harus dilakukan. Namun, sebagai seorang Muslim, harus kita ingati seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa yang menghendaki kehidupan di dunia dan perhiasannya, nescaya kami akan berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Daripada surah Hud ayat 15 ke 16. Terdapat beberapa penyelidik yang menyatakan bahawa materialism merupakan simbolik akan kemakmuran dan keamanan sebuah masyarakat yang ada. Ada juga yang menjelaskan bahawa materialism merupakan satu kesan yang tidak baik bagi masyarakat yang berorientasi kepada penggunaan material dan ada juga yang menyatakan bahawa materialism tidak biasa disebut baik atau buruk kerana ia merupakan salah satu institusi yang ada dalam sebuah masyarakat. Kepercayaan materialism merupakan sebahagian penyelewengan yang berlaku semenjak tamadun awal manusia yang mempercayai kewujudan hanyalah melalui unsur nyata dan realiti. Materialism ini berasal daripada Yunani materia yang bermaksud benda atau benda yang berjirim dan berjisim. Materialism ialah satu fahaman yang menganggap kewujudan hanyalah berunsurkan material lalu pemikiran, jasad, pengetahuan, alam dan sebagainya semuanya berkembang dan berasaskan material. Fahaman ini menolak kewujudan spiritual, metafizik dan unsur gaib. Di samping itu, falsafah materialism moden telah dicetuskan oleh Thomas Hobbes pada kurun ke-6. Ideologi beliau adalah dalam sesuatu kehidupan perlulah mempunyai keputusan, pengalaman atau sesuatu yang terjadi pada diri kita dan eksperimen secara fizikal, bukannya mempercayai teori, norma masyarakat atau agama. Fahaman ini telah pun membuktikan beliau sebagai seorang empirism. Hobbes telah menjadikan seorang yang terpengaruh di Inggeris maupun Eropah dalam aspek bidang moral.
Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, materialism membawa maksud fahaman atau falsafah yang mempercayai bahawa hanya benda-bendalah yang menyebabkan adanya terjadi segala sesuatu dalam dunia ini, dan materialistik pula bermaksud mengutamakan kebendaan. Dalam erti kata lain, materialism adalah sifat yang suka kepada kebendaan. Pada pendapat saya, materialism ini sudah terserap dalam diri kalangan masyarakat, terutamanya remaja dan orang dewasa. Dalam konteks ini, saya akan memfokuskan materialism dalam kalangan mahasiswa. Materialism ini berlaku kerana sifat manusia yang terkejar-kejar untuk mencari kesenangan dunia daripada kebendaan di sekeliling mereka. Sifat ini biasanya diwarisi oleh generasi baru daripada ibu bapa mereka dan turun kepada anak cucu mereka. Disebabkan hal ini, maka wujudlah budaya baru yang tidak asing di dunia semakin moden, iaitu budaya materialism. Antara punca wujudnya budaya materialism ini adalah kerana kejayaan seseorang itu diukur dari aspek kebendaan. Faktor yang paling konsisten dalam mempengaruhi nilai hidup materialism pada remaja adalah pengaruh rakan sebaya. Budaya ini masih berlangsungan kerana pengaruh rakan sebaya, lebih-lebih lagi para mahasiswa yang sentiasa melihat perbezaan antara diri mereka dengan rakan-rakan mereka. Rakan sebaya mampu mempengaruhi tingkah laku dan sikap seseorang. Kebanyakan remaja cuba untuk menjadi seperti rakan mereka dari segala aspek, terutama kebendaan, agar mereka rasa selesa untuk bersama rakan mereka. Perkara ini menyebabkan seseorang itu terus tamak terhadap kebendaan kerana mereka ingin mencapai jangkaan orang lain agar tidak menjadi sebuah mulut orang. Situasi beginilah yang menemani mahasiswa dalam proses pembesaran mereka, sehingga merasakan budaya ini adalah perkara biasa yang dimiliki oleh semua orang. Tidak dinafikan bahawa sangat penting untuk memilih kerja atau membina impian, tetapi perkara ini menjadi teruk dan tidak terkawal apabila budaya itu disalahgunakan kerana kuasa yang ada di tangan mereka digunakan sewenang-wenangnya. Perkara yang ditakutkan mereka ialah akan melakukan kesalahan untuk memenuhi tuntutan kehidupan materialism mereka itu. Pada zaman milenium ini, terlalu banyak cabaran dari segi ekonomi dan lain-lain yang membuatkan ramai orang bekerja keras siang dan malam untuk mendapatkan kehidupan yang selesa. Tidak terkecuali juga pelajar IPTA yang sanggup berhutang semata-mata ingin mempamerkan kemewahan mereka. Malah ramai yang mudah diperdaya kerana ingin memperoleh kekayaan dengan cepat. Mereka sanggup menghabiskan ribuan ringgit demi bisnes yang tidak wujud. Ramai anak muda kini menjalani gaya hidup mewah seperti berbelanja di tempat eksklusif dan kemudiannya menunjukkan kemewahan mereka kepada orang ramai di laman media sosial. Impaknya, ramai anak muda yang diisytiharkan muflis di awal 20-an. Buktinya, menurut laporan yang dikeluarkan Jabatan Insolvensi Malaysia pada November 2018, terdapat individu di Malaysia yang diisytihar muflis di usia 18 tahun. Sikap materialism boleh menimbulkan perasaan dengki antara satu sama lain. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka tidak boleh melihat kesenangan dimiliki oleh orang sekeliling mereka. Malah mereka akan puas hati dan senang apabila orang yang didengki itu mendapat kesusahan. Perasaan dengki yang tidak dapat dibendung akan menyebabkan seseorang itu bertindak keterlaluan, termasuk mengamalkan ilmu hitam untuk menjatuhkan seseorang demi kepuasan mereka. Maka jelaslah bahawa hasad dengki ini akan mendorong seseorang untuk membuat kejahatan dan penderhakaan terhadap Allah. Memiliki hasad dengki juga akan menyebabkan kesusahan dan kesulitan kepada pemiliknya. Selain itu, sikap materialistik di kalangan remaja ini akan menyebabkan ibu bapa mereka terbeban dengan segala kehendak mereka yang terlalu taksub dengan kemewahan. Anak-anak ini dengan mudahnya berbelanja di tempat eksklusif, walhal pendapat ibu bapa mereka hanyalah 1,000 sebulan. Mereka lebih
Mereka lebih mementingkan kemewahan berbanding mengasihani ibu bapa mereka yang bermandi keringat mencari nafkah untuk menyara keluarga. Tambahan lagi, budaya materialistik ini mendesak remaja untuk berhutang demi mendapatkan sesuatu yang mereka mahukan. Penggunaan kad kredit hari ini menyebabkan remaja gagal mengawal perbelanjaan. Akibatnya, ibu bapa mereka yang perlu membayar semua hutang kad kredit yang telah digunakan oleh mereka. Malah, ada juga remaja yang sanggup membunuh keluarga sendiri. Buktinya, menurut berita yang disiarkan BH Online, 2 orang lelaki sanggup memukul bapa mereka sehingga mati demi mahukan harta. Pelajar akan merasa tertekan dengan memikirkan segala hutang-hutang yang perlu diselesaikan serta memikirkan cara untuk menyelesaikan hutang mereka. Terdapat juga pelajar IPT yang melakukan kerja sambilan untuk mencari duit lebih untuk menyelesaikan hutang mereka. Kesudahannya, mereka tidak dapat fokus dengan pembelajaran sehingga mereka gagal dalam akademik. Hal ini akan lebih membebankan dan mereka juga akan mengalami kemurungan yang berpanjangan kerana tidak mampu menggalas tanggungjawab sebagai pelajar. Namun, ada juga yang mengambil jalan singkat untuk melepaskan segala beban hutang yang ditanggung mereka dengan membunuh diri. Artikel The Marxist System Economy, Political and Social Perspective merupakan satu karya yang ditulis oleh Robert Friedman mengenai falsafah sosial, politik dan ekonomi oleh Karl Marx yang diterbitkan pada tahun 1990. Dalam karya ini, penulis mendedahkan mengenai pengaruh kapitalisme terhadap buruh, produktif dan pembangunan ekonomi dan berpendapat revolusi pekerja untuk menjatuhkan kapitalisme yang memihak kepada komunisme dan dibahagikan kepada beberapa bab untuk menjelaskan hal tersebut dengan lebih lanjut. Robert mencadangkan ilustrasi gambar dalam karyanya yang memudahkan pembaca menggambarkan watak yang diterangkan olehnya. Dan Robert juga menyatakan harapannya bahawa karya ini dapat menarik minat pelajar dan pembaca untuk mendapat pengetahuan mengenai falsafah sosial, politik dan ekonomi oleh Karl Marx. Karya dihasilkan oleh Robert Friedman dalam artikel The Marxist System Economic, Political and Social Perspective yang menarik minat mengkaji tentang artikel ini dengan lebih lanjut. Kandungan yang disampaikan oleh penulis adalah berdasarkan idea ekonomi dan politik asas Karl Marx. Robert juga tidak bersikap berat sebelum membandingkan idea ekonomi dan politik asas Karl Marx dengan idea ekonomi dan politik asas orang lain dan menunjukkan bahawa Karl Marx mempunyai cinta atau benci dengan kapitalisme, menjelaskan teori perubahan sosial Marxis, materialisme sejarah dan membincangkan idealisme komunisme Marxis. Dia mendapati bahawa populariti zaman Marx lebih banyak disebabkan oleh ketidakpercayaan tamadun kapitalisme, ketidaksamaan dan ketidakamanannya daripada pencapaian masyarakat Marxis yang disebut. Untuk mencapai tujuan Marx, masyarakat harus mengatur untuk menghasilkan. Marx berpendapat bahawa setiap tahap pembangunan ekonomi memerlukan bentuk yang berbeza organisasi ekonomi. Munculnya jentera yang dapat meningkatkan kerja produktif yang menyediakan bentuk organisasi ekonomi, kapitalisme yang paling maju. Tetapi kapitalisme mempunyai akibat sosial dan ekonomi. Sebagai sistem ekonomi, ia memerlukan seperti sistem pengeluaran, pembahagian tenaga kerja. Dalam kapitalisme, memaksa orang yang melakukannya tidak dapat memiliki alat pengeluaran untuk menjual tenaga buruh mereka. Pekerja. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.